Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? It's me Arif Nazmi and welcome back to my channel. Alright guys, hari ni aku nak buat apa? Aku just nak cerita something dekat korang semua. And sebabkan lately ni ada a few incident yang berlaku dalam kalangan masyarakat kita, and salah satunya berlaku dekat saudara kita, seorang YouTuber juga, Prince Smith. Kalau siapa yang belum tahu, Prince Smith ini seorang YouTuber yang konten dia banyak cakap pasal Illuminati, and dia beli benda-benda mistik. And someday tu dia beli D-Book box daripada eBay. Ada yang kata dark web, ada kata eBay, wallahualam. So nak dipendekkan ceritanya, daripada box yang dia beli tu ada satu entity dalam box tu. And at the end, nak katakan rumah yang dia baru pindah masuk around 3 to 4 months, and benda tu tinggal dalam rumah dia. And nak katakan benda ni ada kaitan dengan sihir ke santau ke, wallahualam. So apa aku nak cakap hari ni, aku just nak cerita dengan korang semua ataupun just nak share dengan korang semua amalan-amalan yang boleh hindarkan diri kita daripada gangguan jin, syaitan dan sihir. Okay, first and foremost, makan tamar ajwa ataupun tamar Madinah. Nah, bahasa kita senang, kurma ajwa dengan kurma Madinah. Secara roughly-nya, kita perlu amalkan makan tamar ajwa ni sekalikan dengan tamar Madinah. And tamar ajwa dengan tamar Madinah ni, kalau kita dapatkan tamar yang betul-betul pure punya, kena dekat tanah Arab lah, kat Arab Saudi. So benda tu akan jadi mahal. And Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang memakan 7 biji tamar ajwa, dia tidak akan dapat sebarang kemudaratan sama ada racun maupun sihir yang terkena pada hari tu. Hadis riwayat Bukhari. So nak katakan kat sini, bukan sekadar tamar ajwa ataupun tamar Madinah je yang kita perlu amalkan. Sebenarnya jenis-jenis tamar yang lain pun boleh, tapi diafdalkan tamar ajwa dengan tamar Madinah. Okay, yang kedua, berwuduk sebelum tidur. Kalau macam masa kita kecil-kecil dulu kan, mak ayah saya cakap, okay, sebelum tidur tu basuh kaki, kan nanti mimpi buruk apa semua. Daripada basuh kaki, baik kau wuduk terus. Betul tak? Dapat juga pahala berwuduk tu. Okay, tu selingan je. Sebenarnya sihir ni dia tak akan dapat mendekati seseorang itu jika dia masih dalam keadaan berwuduk. Setiap manusia yang berwuduk ni, dia akan sentiasa dipelihara ataupun dijaga oleh para malaikat seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. So, nak senang kata kan, korang berwuduklah setiap masa. Kalau terbatal wuduk tu, pergilah ambil wuduk yang baru. So, pahala tu kita akan dapat, and kita akan dapat jagaan ataupun peliharaan daripada malaikat-malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, sucikanlah jasad-jasad ini supaya Allah akan menyucikan jasad kamu. Kerana sesungguhnya tiada seorang pun daripada mereka yang bersuci terlebih dahulu sebelum tidur melainkan anda bersamanya. And kalau kita berwuduk sebelum tidur ni, malaikat yang diperintahkan untuk menjaga kita, untuk pelihara kita, akan sentiasa berdoa kepada Allah. And doa dia macam ni, ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini kerana dia telah tidur dalam keadaan bersuci. Yakni bersuci ni berwuduklah. Hadis riwayat At-Tabrani. Poin yang ketiga, mengambil berat tentang solat berjemaah. If seseorang itu dia mengambil berat pasal solat berjemaah ni, dia akan diberikan kebebasan ataupun keamanan daripada sebarang gangguan syaitan. And if seseorang tu bersikap sambil lewa, macam dia ambil endah tak endah je pasal solat jemaah ni kan, syaitan akan ambil peluang tu untuk mendampingi orang tu. And once syaitan dah mendampingi orang tu, lama kelamaan syaitan ni dia akan dapat merasuk, menyihir ataupun buat benda-benda jahat terhadap seseorang itu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, mana-mana kampung maupun kawasan hulu yang tidak mendirikan solat berjemaah meskipun penduduknya cuma 3 orang, nescaya akan didampingi oleh syaitan. Hadis riwayat Abu Daud. Okey, daripada hadis ni kita boleh simpulkan, jadikan solat berjemaah ni sebagai satu tuntutan untuk diri kita. Okey, aku cakap ni bukan aku just untuk korang, and aku cakap ni untuk diri aku juga. Sebab aku pun manusia. Kita semua manusia yang lemah. Okey, contoh kan, kita umpamakan dalam segerombolan yang orang panggil. Sekawan kambing. Bikinlah macam tu lah. Jika seekor kambing tu dia terkeluar daripada puak dia, and apa akan jadi? No protection, lonely, and serigala akan datang menyerang dan makan kambing tu. Macam itulah kita. Jika kita mengambil
sambil lewa pasal solat berjemaah ni, syaitan akan senang bernamping kita and kita susah nak melawan hasutan syaitan tu. Yang keempat, solat tahajud. Okey, ini macam agak susah lah untuk kita sebab ini standard solat tahajud bangun sepertiga malam kan. Tapi solat tahajud ni dia akan memagarkan diri kita daripada sebarang hasutan syaitan, sebarang sihir. Macam solat berjemaah tadi, if someone tu dia ambil sambil lewa je pasal solat tahajud ni, syaitan akan senang untuk mendampingi dia, untuk merasuk dia, untuk menyihir dia ataupun nak buat something yang evil kat dia, jahat kat dia. Kita bagi perumpamaan lah. Kalau seseorang tu berjaya dirasuk oleh syaitan, manusia ni dia umpama bumi yang ketandusan akibat daripada kesan tindak balas hasil kelakuan syaitan terhadap someone tu. Aku harap korang faham lah apa aku masukkan ni. So kalau tak faham, korang boleh komen kat bawah. And kalau korang ada pandangan sendiri pasal point ni, boleh komen kat bawah. Okay? Yang kelima, a bit common, a bit cliche, baca doa perlindungan sebelum masuk ke dalam tandas. And aku rasa doa ni masa sekolah rendah pun ustaz, ustazah semua dah ajar kan, kita baca doa sebelum masuk tandas. And tandas ni nak katakan satu tempat yang kotor and boleh dianggap sebagai rumah kepada syaitan-syaitan. And setiap kali Rasulullah SAW nak masuk ke tandas, Rasulullah akan baca doa ni, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Maksud dia, dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sebarang gangguan dan kekotoran syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. So nak katakan kita berdoa untuk berlindung daripada syaitan jantan and syaitan betina. Okay, poin yang keenam. Yang ini tak semua orang boleh buat. Sebab apa? Poin ni memagar isteri selepas akad nikah. Yang ni untuk yang dah kahwin je. Yang belum kahwin, kau jangan gatal-gatal. Lepas majlis akad nikah, sebelum suami isteri tu nak buat something, si suami kena letakkan tapak tangan dia dekat ubun isteri dia sambil baca doa ni. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan yang telah engkau selubungi ke atasnya, dan aku berlindung dari keburukannya dan keburukan yang telah engkau selubungi ke atasnya. And doa yang kedua, ya Allah, berkatilah isteriku ini atasku dan lindungi dirinya dari segala keburukan, perbuatan orang-orang yang dengki dan perbuatan tukang sihir apabila dia telah melakukan sihir dan perbuatan orang-orang yang suka melakukan tipu daya. Hadis riwayat Abu Daud. So nak katakan kepada bakal-bakal suami yang akan berkahwin, maybe aku sarankan untuk korang buat benda ni dulu dekat isteri korang supaya tak diganggu oleh syaitan ataupun tak dihantar sesuatu oleh seseorang. Yang ketujuh, amalkan baca ayat kursi selepas solat, setiap pagi, setiap petang and sebelum tidur. Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kamu nak tidur, hendaklah kamu membaca ayat kursi sehingga habis satu ayat. Maka akan ada penjaga daripada Allah SWT untukmu dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Hadis riwayat Bukhari. Okey, untuk poin ni, macam masa kita kecil-kecil dulu, ibu kita, ayah kita pernah ajar sebelum tidur baca ayat kursi, baca 3 kul and banyak lagi lah kita baca doa tidur supaya inilah nak hindarkan diri kita daripada terkena gangguan syaitan and terkena buatan orang. Yang ke-8, amalkan zikir pada waktu pagi dan waktu petang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pada menjelang petang dia membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maksud dia, aku berlindung daripada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan makhluknya 3 kali, maka tidak akan membahayakan baginya racun yang ada pada malam itu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. So, apa yang Rasulullah SAW ajar, kita baca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ni sebanyak 3 kali, setiap kali pagi dan petang. Kita amalkan. Yang ke-9 and yang terakhir, my favorite point, baca Al-Maksurat. So, kita baca Al-Maksurat ni setiap pagi selepas subuh and setiap petang selepas asar supaya kita dapat perlindungan daripada sebarang gangguan syaitan and buatan orang. And kalau korang nak tahu lebih mendalam pasal Maksurat ni, korang boleh tekan link ke atas ni untuk korang tengok video aku yang sebelum ni pasal kelebihan-kelebihan membaca Al-Maksurat.
Okay guys, itu je 9 amalan yang boleh menghindarkan kita daripada gangguan syaitan, sihir dan santau whatsoever. So aku harap apa yang aku sharekan ni dapat korang manfaatkan, and korang pun share dekat kawan-kawan korang, sahabat handai korang, saudara mara korang, family korang, siapa-siapa je korang share, supaya kita dapat sama-sama manfaatkan pahala ni, dapat kita sama-sama manfaatkan untuk kita dapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So aku rasa itu saja video aku untuk kali ni. Kalau korang ada sebarang cadangan, korang boleh komen kat bawah, and kalau ada pertanyaan pun korang boleh komen kat bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share, dan juga jangan lupa tekan bell button tu supaya korang boleh dapat update-update yang terbaru pasal video-video yang baru daripada aku. Okay, I think that's all from me. It's me, Arif Nazmi. Thanks for watching. Assalamualaikum. Guys, sebelum aku terlupa, aku nak ucapkan selamat tahun baru kepada semua yang tengok video aku ni and yang subscribe aku, walaupun sikit baru yang subscribe aku. Thank you so much untuk tahun 2020 yang support aku. Jadikan apa yang berlaku pada tahun 2020 tu sebagai satu pengajaran and sebagai satu batu loncatan untuk kita lebih maju ke hadapan untuk tahun yang baru ni. Okay? And aku doakan kepada semua yang tengok video aku ni supaya sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada pandemik ni dan daripada segala kecelakaan. Okay? To you. Bye.